Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Lagi keganasan tentera Israel di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan tentera Israel menembak mati seorang kanak-kanak warga Palestin berusia 15 tahun dan mencederakan seorang lagi kanak-kanak. Muhammad Nidal Salim terbunuh selepas ditembak dari belakang. Keganasan berlaku di Bandar Azun, utara tebing barat. Tentera Israel mengakui membunuh dan mencederakan mangsa kononnya atas alasan mereka diserang semasa mencari suspek yang melepaskan bunga api ke arah kenderaan Israel. 3.7 juta kanak-kanak di Syria berisiko terjejas jika dibiarkan. Ia berikutan konflik negara yang berterusan serta kesan akibat gempa bumi bulan lalu. Mereka terdedah kepada impak emosi dan psikologi selain peningkatan penyakit dan kekurangan akses kepada perkhidmatan asas. Amaran diberikan pengarah eksekutif UNICEF, Catherine Russell, yang melawat negara itu. Sebanyak 172.7 juta dolar diperlukan sebagai sokongan segera bagi menyelamatkan 5.4 juta nyawa termasuk 2.6 juta kanak-kanak yang terjejas akibat gempa bumi di Syria. Mesyuarat G20 di New Delhi, India. Satu daripada kenyataan mesyuarat berkenaan memaklumkan bahawa China menyokong tindakan Rusia yang enggan menghentikan permusuhan di Ukraine. Hanya dua negara tersebut yang tidak bersetuju dengan resolusi yang menuntut pengunduran penuh Rusia tanpa syarat dari wilayah Ukraine. Sementara itu, susulan kebimbangan serangan semula daripada tentera Rusia, tentera Ukraine mengarahkan penduduk di Bandar Kupiansk dan wilayah berhampiran untuk berpindah. Menurut tentera, keputusan itu mengambil kira keadaan keselamatan yang tidak stabil akibat serangan berterusan oleh tentera Rusia. September tahun lalu, Moskow berundur dari bandar-bandar utama di wilayah timur laut Kharkiv termasuk Kupiansk. Semalam, Gabenor wilayah Kharkiv memaklumkan Rusia menyerang beberapa penempatan di wilayah itu termasuk Bandar Kupiansk. Dalam pada itu, pasukan forensik Ukraine menggali mayat 3 orang awam yang dipercayai ditembak mati tentera Rusia. 3 mayat berkenaan ditemui di tanah perkuburan Borodianka, sebuah bandar yang pernah diduduki tentera Rusia. Menurut Ketua Polis Kiev, Andriy Nebitov, seorang mangsa adalah penduduk di kejiranan tersebut berusia 50 tahun yang terbunuh dalam kereta. 2 lagi identiti sedang dikenal pasti. Katanya pemeriksaan awal pakar mendapati punca kematian adalah akibat ditembak. Setakat ini 1,373 mayat orang awam ditemukan di beberapa wilayah selepas pengunduran tentera Rusia. Lebih separuh daripadanya mati akibat ditembak. Kes tahun di seluruh Afrika menunjukkan penurunan meskipun banjir besar meningkatkan risiko penyakit itu merebak. Rekod WHO pada minggu berakhir 26 Februari menyaksikan penurunan kes sebanyak 37% berbanding minggu sebelumnya. Namun tempoh sama mendapati jumlah kematian tidak banyak berubah iaitu 81 orang. Taufan tropika awal tahun ini membawa hujan lebat di beberapa negara Afrika terutamanya Malawi, Afrika Selatan dan Zambia menyebabkan penularan wabak taun. Pasukan perubatan menghadapi kesukaran untuk beroperasi di kawasan banjir yang merosakkan jalan raya dan infrastruktur kesihatan. TikTok sedang membangunkan alat bagi membolehkan ibu bapa menghalang remaja daripada melihat kandungan yang tidak sesuai pada aplikasi itu. Selain itu, pengguna, khususnya ibu bapa, boleh mengehadkan jumlah masa penggunaan aplikasi berkenaan. Akaun milik pengguna di bawah 18 tahun secara automatik akan mempunyai had masa 1 jam setiap hari dan remaja perlu memasukkan kod laluan untuk terus menggunakan aplikasi itu.
Beralih ke Piala Raja Spanyol, Real Madrid gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Barcelona pada aksi separuh akhir pertama Piala Raja Spanyol. Gol tunggal perlawanan dijaringkan sendiri oleh Eder Militao pada minit ke-26. Perlawanan kedua di Camp Nou dijadual berlangsung pada 6 April depan. Sekian berita yang disunting oleh Nisrin Muhammad Noor dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.